Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa la ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya hendak diketahui akan mereka itu yang percaya dan ambil daripada kamu syuhada, yakni memberi sebesar-besar pahala syahadah, sebesar-besar pahala syahadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka di antaranya disuruh berjihad pada jalan Allah. Di antaranya berjihad dengan cara berperang ataupun berjihad dengan cara mengeluarkan harta pada jalan Allah. Tapi bukan semua boleh berjihad. Orang yang ingin berjihad pada jalan Allah kadang-kadang rasa sayang hartanya akan hilang. Kadang-kadang rasa sayang kepada anak isteri yang akan ditinggalkan, rasa sayang kepada apa yang ia ada. Maka Allah Ta'ala akan menguji seorang tadi. Maka apabila Allah Ta'ala menguji untuk berjihad pada jalan Allah Ta'ala, maka syaitan akan cuba berusaha supaya manusia itu tidak berjihad kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kata di sini, dan supaya hendak diketahui akan mereka itu, supaya Allah Ta'ala mengetahui, dalam keadaan hal Allah Ta'ala maha mengetahui mereka itu yang percaya, yakni yang percaya ataupun yang beriman. Percaya itu beriman, yang benar-benar beriman, dan diambil daripada kamu syuhada, yakni memberi sebesar-besar pahala syahadah. Syahadah di situ mati syahid. Dan supaya Allah Ta'ala nak uji siapakah di kalangan kamu yang benar-benar beriman, dan Allah Ta'ala ingin mengambil di kalangan mereka itu orang yang dapat pahala mati syahid. Ini akan diuji oleh Allah Ta'ala. Maka sebenarnya syaitan tidak akan duduk diam, kerana orang yang mati syahid ini besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Orang yang menginfakkan harta dia pada jalan Allah ini besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Maka syaitan akan berusaha bersungguh-sungguh, dan Allah Ta'ala nak uji betul-betul kita, siapakah yang benar-benar beriman, siapakah yang benar-benar yakin dengan janji Allah Ta'ala. Bagi orang yang benar-benar beriman, walaupun dia ada harta banyak, dia tidak sayang, dia infak fisabilillah. Orang yang infak fisabilillah ni, dari segi syariat kita tolong orang, daripada hakikat kita tolong diri kita. Maknanya dengan kita, sebab kita infak harta kita ni, kita akan dapat balasan di sisi Allah Ta'ala dengan balasan yang baik. Bagi orang yang berjihad dengan nyawa mereka, dengan jiwa raga, mereka pergi berperang fisabilillah, maka diuji pula oleh Allah Ta'ala. Benarkah kamu ini betul-betul berjihad? Ada di kalangan orang beriman rasa takut nak berjihad pada jalan Allah, kerana bimbang takut mati, ataupun bimbang takut ditinggalkan harta yang begitu banyak, ataupun takut bimbang takut anak isteri dia akan ditinggalkan. Maka Allah Ta'ala akan uji, dan syaitan sekali-kali tidak akan duduk diam. Dia akan menyeru kita kepada melakukan kejahatan. Kalau berjihad, disuruhnya kita supaya tidak berjihad. Kalau kita ada harta banyak, disuruhnya kita jangan keluar harta banyak-banyak. Buat apa bagi korang? Baik belanja kita, banyak lagi kita nak guna. Ini dia mari syaitan dalam hati kita, gangguan pada kita supaya kita tidak melakukan amal ibadat kepada Allah. Buat apa pergi tengok, boleh baca-baca rumah saja. Tak payah pergi belajar pun tak apa. Apa yang dia baca tu kita boleh baca rumah, baca dalam kitab rumah, tak apa. Akhir sekali yang belajar jadi malas nak pergi belajar, yang rasa nak infak jadi malas nak infak fisabilillah. Ini syaitan akan menyeru manusia supaya melakukan kejahatan. Maka Allah Ta'ala ujilah manusia tadi yang berjihad-jihad, dan Allah Ta'ala akan bagi pahala yang besar orang yang menentang, orang yang melawan hawa nafsu, yang melawan syaitan yang ada dalam jiwanya. Maka lagi firman Allah Ta'ala, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan adakah sangka kamu, yakni adakah kamu menyangka
bahawa masuk syurga kamu? Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dimasukkan ke dalam syurga? Dan tiada diketahui Allah akan mereka itu yang berperang, mereka itu, yakni Allah Ta'ala. Tidakkah kamu menyangka bahawa kamu ini akan masuk dalam syurga, sedangkan Allah Ta'ala itu tidak Allah Ta'ala ini tidak mahu, ataupun Allah Ta'ala ini dikata tidak diketahui Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala maha mengetahui. Maknanya Allah Ta'ala tak beritahu pada kita, adakah kita ni ada syurga ke tak, yang kamu sangka itu. Adakah Allah tidak diketahui oleh Allah? Maknanya bukan Allah Ta'ala tidak tahu dah. Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita adakah kita ini ahli syurga ataupun ahli neraka. Akan mereka itu yang berperang, mereka itu, maknanya mereka berperang tadi tidak diketahui. Tidak diketahui. Allah Ta'ala maha mengetahui, kita ni tidak tahu. Adakah kamu sangka orang yang berperang fisabilillah itu dimasukkan ke dalam syurga daripada kamu, di kalangan kamu, dan diketahui akan orang yang sabar mereka itu, dan diketahui juga orang yang sabar. Siapakah yang benar-benar berjihad pada jalan Allah, dan siapakah yang benar-benar sabar berperang pada jalan Allah ataupun menentang hawa nafsunya. Jadi berlaku pada sahabat Nabi, orang yang berperang dengan Nabi, yang berperang masuk neraka lagi berperang dengan Nabi. Masih lagi masuk neraka. Sebab apa? Sebab masa dia pergi berperang tu memang dalam hati dia nak harta ghanimah. Mari dalam hati ini syaitan sebenarnya yang menggoda hati dia. Macam kita sembahyang juga. Kadang-kadang kita sembahyang, pada peringkat awal kita sembahyang memang kerana Allah, tak ada pun kerana orang. Tapi bila kita pergi saja tengok orang ramai, kita akan sembahyang dalam keadaan elok, kadang dalam keadaan bersungguh-sungguh. Dan kita tengok, kita berasa orang akan tengok kita, dan kita akan memperelokkan sembahyang kita kerana orang. Maka sembahyang kita jadi menjadi sia-sia, amal ibadat kita tidak diterima. Dan ini berlaku pada sahabat Nabi yang berperang dengan Nabi, sehingga kan orang sangka bahawa dia ini ahli syurga. Lalu Nabi kata tidak, dia adalah ahli neraka. Kerana dia berperang supaya orang kata dia ni orang yang berani, dia berperang supaya orang kata dia ni orang yang hebat, dia berperang supaya dia mendapat harta ghanimah. Nanti kalau Islam menang dia dapat harta, lalu dia mati di medan perang tadi. Lalu Nabi mengatakan dia ahli neraka. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut, sebab benda dalaman kita, syaitan akan menggoda kita, dan syaitan sekali-kali tidak berputus asa untuk menggoda kita. Dan syaitan tidak pernah lupa kepada kita. Semakin tinggi ibadat kita, semakin kuat ujian yang Allah Ta'ala beri, semakin kuatlah godaan syaitan tadi. Lalu dalam keadaan macam tu, syaitan tidak lupa kita, tapi kita lupa syaitan yang sentiasa menggoda kita, menggoda amal ibadat kita. Dan kita tidak boleh merasa aman daripada syaitan. Tidak boleh rasa aman, tak apa dah, aku syaitan kalau habis dah, buat apa-apa pun tidak ada masalah. Tidak, syaitan akan sentiasa berusaha. Sehingga kan orang yang berjihad fisabilillah pun, sebelum pergi berjihad dia lawan lagi hawa nafsu. Biarlah aku nak pergi berjihad, kau mati-mati lah. Syaitan kata jangan, kamu nanti habis harta benda kamu, nanti apa yang berlaku pada anak isteri kamu, tak apa, berlawan lagi. Pergilah berperang. Bila pergi berperang, syaitan mari pula dalam hati, nanti menang dapat harta ghanimah. Dia mari macam tu, nanti menang, nanti kita akan dapat harta ghanimah, kita boleh bagi harta, macam-macam dia mari. Lalulah di situ kadang-kadang manusia tewas dalam perjuangan mereka dengan syaitan. Maka Imam Ghazali tunjuk jalan. Ingat, kamu akan bersama, syaitan akan bersama dengan kamu dalam kamu melakukan amal ibadat. Maka hendaklah kamu berhati-hati. Fattakhidhuhu aduwa, ambillah syaitan itu sebagai musuh kamu. Jangan kamu mengikut hawa nafsu kamu, jangan kamu mengikut syaitan, kerana syaitan itu menyeru kamu melakukan kejahatan. Baik, maka dia kata di sini, maka adakah kamu menyangka kamu masuk dalam syurga, sedangkan Allah Ta'ala ini tidak memberitahu kepada kamu, memberitahu kepada mereka mengenai orang yang berperang fisabilillah. Dan Allah Ta'ala nak tengok siapakah yang benar-benar sabar, siapakah yang benar-benar ingin berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lainnya daripada beberapa ayat, dan banyak lagi ayat. Maka kerana yang demikian itu, di sini pula hendak diketahui orang yang mujahadah dengan syaitan. Maka banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala kata orang yang berperang pun belum tentu masuk dalam syurga lagi, yang berjihad. Itu sebab apa? Sebab syaitan ni. Banyak lagi ayat, fawailul lil musalli sebagai contoh, celaka orang yang sembahyang. Kan dia dah sembahyang, kan celaka apa? Walladzina hum yura'un, mereka itu sembahyang dalam keadaan riak, nak tunjuk ke orang.
Dan daripada mana tu? Ni daripada syaitan yang menggoda kita supaya kita sembahyang dalam keadaan riak, tunjuk orang. Tunjuk orang. Jadi banyak ayat-ayat yang menceritakan bahawa amal-amal ibadat manusia yang melakukan amal ibadat kepada Allah, amal ibadat mereka ditolak kerana mereka terpedaya dengan hasutan syaitan. Ini satu perkara yang amat membahayakan kita. Jadi jangan sangka orang yang buat ibadat-ibadat tu alhamdulillah selamat, tidak. Syaitan sentiasa mencocok jarum supaya kita ini meninggalkan amal ibadat, malas nak melakukan amal ibadat. Kalau lah dia tak boleh nak goda lah kita supaya meninggalkan sembahyang, tak apa, kita buat juga, tahan juga. Mana malas pun kita bangun juga sembahyang, tapi dia goda kita supaya kita ini tidak ikhlas. Supaya kita ini tidak ikhlas, supaya kita merasa ujub. Dia suruh kita daripada kita sembahyang ini yang banyak-banyak, dia suruh kita sembahyang sikit, kita lawan sembahyang banyak. Bila kita sembahyang banyak-banyak, dia goda kita supaya kita jadi ujub, berasa akulah sembahyang banyak pada orang lain jadi malas belaka. Padahal kita ni nak sembahyang banyak, kita lawan dah dia tu. Ada di situ pula dia masukkan kita. Dia masukkan kita pula macam tu. Jadi itulah kerja syaitan. Syaitan ini akan sentiasa menggoda manusia. Sekali-kali dia tidak berputus asa sehinggalah kita mati. Maka itulah perjuangan syaitan untuk menyesatkan manusia. Maka binasa manusia tadi apabila mereka itu mengikut syaitan. Baik, dia kata di sini, kerana demikian itu di sini pula hendak diketahui orang yang mujahadah ni bersungguh-sungguh dengan syaitan. Dia kata orang yang bersungguh-sungguh dengan syaitan, yang ni bersungguh-sungguh lawan syaitan, dan sabar atasnya, atas ujian syaitan tadi, sabar dalam melakukan amal ibadat, dalam meninggalkan ketaatan, dalam sabar di atas bala ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabar di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Nikmat Allah Taala beri pada kita pun sabar juga. Kalau tidak, dengan nikmat yang Allah Taala beri pada kita, lupa terus pada Allah. Tidak melakukan amal ibadat, sombong sebab harta banyak, ini bimbang. Maka orang yang bersungguh-sungguh nak melawan syaitan ini, maka dia kata sabar atasnya, tetapi di sini terlebih lagi daripada berperang daripada perang sabil dengan kafir, maka terlebih besar lagi pahala, terlebih besar lagi pahala daripada berperang fi sabilillah melawan pihak kafir. Maknanya berkatanya Imam Al-Ghazali, jadi orang yang pergi berperang fi sabilillah itu besar pahalanya. Lalulah dalam keadaan satu ketika sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in pergi berperang dengan Nabi. Bila balik daripada perperang, alhamdulillah Allah Taala memberi kemenangan kepada tentera Islam yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang daripada sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kita telah menang dah daripada peperangan yang besar." Menang dah. Nabi kata, "Ada lagi peperangan yang lebih besar daripada ini." Sahabat Nabi kata, "Perang apa lagi?" Nabi mengatakan, "Memerangi hawa nafsu." Memerangi hawa nafsu ini besar. Besar kita. Maka kemudian bahawasanya adalah berperang akan dia, yakni akan syaitan tadi. Berperang dengan syaitan tadi. Berperang dengan syaitan ni tak perlu angkat pedang. Tak perlu. Maknanya kita lawan perasaan kita, jiwa kita. Yang nak buat ibadat jadi tambah buat amal ibadat. Maka dia kata di sini, dan mengeras akan dia, dan kita lawan ni. Mengeras ni mana bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh akan dia pada barang yang dikatakan ulama, sebagaimana yang disebut oleh ulama. Dalam kitab Sirajut Talibin mengatakan bahawa dia kata hendaklah kamu ni mengucap la ilaha illallah dan astaghfirullahal azim. Kerana orang yang mengucap la ilaha illallah dan astaghfirullahal azim ini, orang itu telah menghalang syaitan ataupun menyakiti syaitan, seolah-olah la ilaha illallah dengan Muhammad astaghfirullahal azim itu adalah pedang untuk melawan syaitan. Sebab itu orang yang banyak berzikir, akhir sekali bila banyak berzikir, dengan mudah dia dapat meninggalkan maksiat. Sebab tu ulama-ulama menyusun tarekah, amalan-amalan zikir, amalan-amalan tarekah. Bukan apa sebenarnya, amalan zikir itu adalah untuk melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu kita ataupun mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis mengatakan la ilaha illallah ini merupakan besar fadilatnya di sisi Allah dan dapat meninggalkan segala maksiat. Maka tidak dapat biasalah kita dengan berzikir untuk kita nak lawan hawa nafsu. Dan kalau kita tidak berzikir, tak mampu kita pergi belajar balik tengok TV lagi, tidak ada perubahan. Sebab apa? Sebab yang kita ambil ini sebagai ilmu aja untuk maklumat kita, tetapi tasawuf ini memerlukan kepada amal.
Maka tidak dapat tidak, di samping itu kita kena banyak berzikir. Maka barang siapa yang berzikir, maka di dalam hatinya yang banyak kotoran-kotoran nafsu, syaitan, dunia dan sebagainya, bila dia berzikir, maka kalimah zikir inilah akan membersihkan hati dia. Sehingga kan syaitan itu amat suka, amat payah untuk menggoda orang-orang yang ahli zikir, orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya kira kita kena banyak zikir. Kalau boleh sehari 100, paling kurang sehari 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh buat lepas main subuh, buat main subuh. Lepas main subuh tidur dah nak buat. Buat lepas main zuhur. Lepas main zuhur letih masak tadi, boleh buat juga. Sebab buat main asar. Lepas main asar. Lepas main asar nak buat kuih pula, lagi suami nak balik makan pula. Lepas main maghrib pergi kuliah maghrib pula sama ustaz pula. Lepas main isyak balik rumah. Maknanya selagi mana boleh fikirlah 100 untuk sebagai tahanan kita, rohani kita, untuk kita nak menentang hawa nafsu. Jadi kita tak mampu nak tahan hawa nafsu, nak lawan hawa nafsu, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak. Kan kita dah beritahu dah dulu, kalau anjing datang pada kita, kita berlawan dengan anjing Allah kita. Kita katok pula ni, terabang kot ni, dia cerah, dia terkam kita pula. Lawan. Kalau kita katok dia lagi kejap, lepas tu mari pula katok pula, lawan meletih kita. Bila kita letih, dia mari pula terkam kita. Dan awak mana nak lawan tu? Nak lawan. Kalau anjing nak terkam kita, jangan lawan anjing. Kau bawa ke tuang dia, ni anjingmu nak kekau aku ni. Kau tuang dia ambil anjing, panggil sekali, mari sini. Marilah dua anjing. Kau selamat gitu, mudah. Mudah je, tak payah. Lalu dalam keadaan macam tu, kita sebut nama Allah Ta'ala sama. Sebab Allah Ta'ala akan memelihara kita apabila kita sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi syaitan yang akan menggoda kita, maka kita beritahu kepada Tuhan, kepada syaitan. Siapa? Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, jin dan sebagainya. Lalu dengan menyebut nama Allah Ta'ala, maka selamat kita daripada godaan syaitan. Sebab tu bila kita terpedaya dengan syaitan, kadang-kadang kita cepat nak marah. Kadang-kadang kita cepat tuduh orang, tomoh orang. Kadang-kadang kita buruk sangka pada orang. Kadang-kadang kita suka nak kata orang. Ini semua syaitan yang ada dalam jiwa kita. Kita tidak mampu lawan syaitan. Kadang-kadang kita berasa kita dah buat-buat balik, kita menyesal. Apalah aku jadi jahat macam ni? Kenapalah aku jadi macam ni? Sebab apa? Sebab kita telah terpedaya dengan syaitan. Tapi dalam waktu yang sama, kita walaupun kita belajar, kadang-kadang kita kalah juga. Sebab apa? Sebab kita tidak ada ketahanan. Maka tidak dapat tidak, kena banyak menyebut nama Allah Ta'ala, berzikirlah banyak. Jadi saya mencadangkan muslimat yang ada depan saya, sekurang-kurang 100 zikir la ilaha illallah. Ini paling kurang. Kalau rasa saya nak buat banyak ustaz, lagi bagus. Tu tak payah tanya, tak apa buat banyak boleh ke dok? Maknanya tu lagi bagus. Saya suruh 100, demo boleh nak buat 200. Bagus. Saya suruh 200, demo nak buat 1000. Buat. Yang paling penting kita sentiasa ingatkan Allah Ta'ala. Tujuan kita belajar ini supaya kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Kita nak sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia dapat tidak bersihkan hati kita. La ilaha illallah, dengan memperbanyakkan berzikir. Maka dia kata di sini, bagaimana kata ulama ada 3 dia kata ulama nak lawan ke syaitan. Yang pertama, bahawa engkau ketahui dan belajar akan tipu dayanya, dan kamu mesti tahu syaitan ini lintasan daripada syaitan, dan tahu tipu daya dia. Imam Ghazali akan mengajar kita, akan datang dalam kitab ini macam mana kita nak tahu ini tipu daya syaitan. Kita kena tahu, kita kena belajar supaya kita kenal ini syaitan, ini daripada syaitan ni. Kadang-kadang kita tak tahu. Memang mari lintasan hati, maya banyak-banyakmu. Itu pun syaitan mari suruh maya banyak-banyak. Tujuan dia apa? Tujuan nak suruh kita rasa megah dengan sembahyang kita, dengan ibadat kita, dengan ujub kita. Maka baik kita tahu ini lintasan daripada syaitan, ini daripada malaikat dan sebagainya. Maka kamu kena tahu mengenai tipu daya syaitan. Dan yang mengetahui tipu daya syaitan ini di antaranya guru-guru musyrik, ahli-ahli sufi, syekh-syekh tarikat yang mereka beramal dengan zikir, yang mereka hati mereka dah kuat dah iman mereka. Kadang-kadang mereka boleh tahu tipu daya syaitan. Tipu daya. Alam rohani tipu daya macam-macam. Kadang-kadang dia tipu daya macam mana? Dia mari dalam mimpi. Mari orang baju pakai serba putih hak soleh, pakai jubah soleh. Kamu ini orang yang baik. Dia mari. Kamu ini orang yang soleh. Cukuplah bagi kamu ibadat. Tak perlu banyak-banyak, namun tercatat di kalangan orang yang soleh. Kita pun terkejut daripada tidur. Allah, aku ini orang baik rupanya.
Apa dah mimpi apa kau jumpa putih kata mari dia temu ni orang soleh. Mari nitah pula syaitan kata. Itu Rasulullah. Kita apa orang? Aku mimpi Rasulullah. Tipu daya syaitan. Saya tanya guru saya kata jangan. Kadang-kadang mimpi Rasulullah tu boleh jadi hijab lagi. Saya kata hijab lagi. Dia kata boleh jadi hijab. Kadang-kadang itu tipu daya saja, bukan yang sebenarnya. Kadang-kadang rohani kita tak kuat lagi untuk nak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita dah berasa dah macam-macam tipu daya sebenarnya. Ini daripada tipu daya syaitan. Jadi kita belajar ini daripada syaitan ke tak ni dak. Ni daripada ni ke tidak dan sebagainya. Tapi kalau benarlah orang itu berjumpa Rasulullah, dia orang yang terbaik. Saya boleh cakap tak benar, jauh lagi saya. Ramai dah kata Allah jumpa Rasulullah. Next day pula kita. Aku ni tak jumpa-jumpa benda apa masalah tu. Nak cuba dah beramal tak boleh lagi. Jauh lagi kita dengan Allah, jauh lagi. Tapi siapa yang rasa memang betul-betul dia dengan kesolehan dia, dengan kena tu, itu dia orang yang beruntung. Dia orang beruntung, tapi jaga tipu daya syaitan akan mari semua. Tipu daya syaitan pun akan mari. Bayangkanlah bau sisa yang kita baca dahulu, bukan orang-orang biasa, dah tarah wali dah. Tarah wali tau. Apa bukti tarah wali? Anak murid dia boleh terbang atas udara. Karamah yang ada pada dia. Tapi apa yang berlaku padanya di akhirnya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Mati kafir. Itu bau sisa. Begitu dengan Bal'an yang dia punya berdoa dia sebelum tangan dia jatuh, makbul dah doa dia. Orang yang soleh, orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, tapi mati dalam keadaan lidah terjelek, mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadzubillahi min zalik. Ini sebab apa berlaku macam tu? Itu tipu daya syaitan yang begitu bahaya, begitu licik. Jadi kadang-kadang kita buat amal ibadat, kita tidak sedar bahawa tipu daya ini cukup berat. Banyak tipu daya yang menyebabkan ramai manusia yang buat amal ibadat di atas ke dunia lalu dibangkitkan dalam keadaan muflis. Mayati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Mereka datang jumpa Allah Taala ahli puasa, haji, zakat dan sebagainya, tetapi di hadapan Allah kosong pahala, tidak ada. Depan Allah tak ada. Bila dihisap-hisap, tolak dengan riak, tolak dengan ujub, tolak dengan takabur lagi, tolak dengan ni, habis tidak ada amalan sedikit pun. Sebab apa? Sebab tipu daya syaitan. Dan syaitan berjanji depan Allah, dia kata saya akan menggoda anak Adam. Macam mana keadaan pun saya akan menggoda anak Adam. Sekecuali Allah Ta'ala kata boleh, kecuali benar orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baru syaitan tak boleh. Ada pun orang-orang awam kebanyakan terpedaya dengan hasutan syaitan, kadang-kadang terpedaya dengan apa yang dibawa ataupun yang digoda oleh syaitan. Maka tidak dapat jaga tipu daya. Katanya yang pertama, biar kamu tahu tipu daya syaitan. Kita akan belajar dalam bab khawatir akan datang. Khawatir ni lintasan. Nanti akan bezakan. Ini lintasan syaitan ni, bukan lintasan manusia, bukan lintasan malaikat. Kita ada lintasan malaikat, kita ada lintasan syaitan, kita ada lintasan nafsu. Kadang-kadang kita bagus ni membawa piti dalam kocek ni, nak mendapat ni, tak piti dalam kocek. Tujuan dia nanti nak bagi orang pakai miskin, ataupun kita tengok orang daripada jauh orang susuk, apa sianya orang tu nanti tak ada piti dalam kocek nak bagi orang tadi. Tapi siapa dekat syaitan kata baik buat isi minyak kereta. Straight tak jadilah. Yang baik isi minyak kereta itu daripada syaitan, kita tak sedar. Kita oh ya sungguh ada. Straight saja. Yang tadi bagus dah. Ni nak beritahu tipu daya syaitan. Maka dia kata di sini dan belajar akan tipu daya syaitan dan halahnya. Halah ni halah tipu daya jugalah. Halah ataupun dalihnya. Maka jangan ia mendahulu, jangan ia dahulu, jangan syaitan, ia tu syaitan, jangan syaitan dahulu kita, biar kita dahulu ada syaitan. Mari tahu dah ni syaitan, jangan tahu. Maka ketika itu jangan ia mendahului ketika itu atasmu, jangan dia pula mendahului kamu. Dia pula menggoda kamu, yang biar kamu mendahului pada dia. Maknanya kalau dia mari kamu tahu ni syaitan. Ini daripada syaitan. Seperti pencuri apabila diketahui bahawa empunya kampung. Apa mana kampung? Sahibudar, maknanya tuan rumah. Dia panggil kampung. Dia kata bahawasanya empunya kampungnya tuan rumah. Kampung itu di mana rumah. Tuan rumahnya sebenarnya telah tahu maka lari dia. Pencuri
Kalau lah katakan dia nak masuk dalam rumah, tiba-tiba bau kau dok cokeh ke pintu, gak keluar dibuka api dah. Tembok lagi kawan tu. Baru dah cokeh pintu baru. Baru kau dok panjat. Baru apa duduk panjat pagar. Baru jalan sikit-sikit dia tuan rumah dia buka pintu lalu dah. Ataupun jekah dia, tembok lagi dia. Siapa mendahului siapa? Tuan dia telah mendahului pencuri tadi. Jadi sebelum pencuri itu mari dia tahu dah. Jadi bila dia nak semayang dia tahu dah kayak setan akan datang menggoda aku ni. Jadi dia bila akan takbir dia jaga-jaga. Ini setan dia buat. Itu dikatakan mendahului. Kita akan takbir tahu. Setan memari pegang setering kita. Dia pun kena pakai lupa kita. Lagi nak beli dekat Sogo main ingat. Nak beli shopping tengah semayang ni. Tengah semayang ni. Kita dipandu oleh syaitan. Syaitan boleh pandu kita. Dia pegang setangan kita. Jadi kita sebab apa? Sebab kita tidak sedia. Bila kita tidak sedia, siapa yang mendahului kita? Syaitan telah mendahului kita. Kita akan takbir, syaitan pun bawa. Tak kena dia bawa. Kenapa? Pak kuih. Kuih. Kuih raya. Mau landa. Macam-macam ke apa? Macam-macam. Patut mari macam-macam. Dia mari apa ni? Mari apa yang kita suka tadi. Tapi kita akan ikut sebab kita tidak bersedia nak lawan dia. Maka dia kata kamu mendahului dia. Bila kamu nak sembahyang kamu tahu lah, nanti saya tak akan mengganggu. Akan takbir Allahu Akbar, baca mari lintasan tolak lalu. Masalah ayat tumpu pada baca. Sebagai contohnya. Maka demikianlah kamu hendaklah mengatasi syaitan ataupun kamu mendahului syaitan. Jadi sentiasa hati-hati. Ini syaitan mari. Tak ganggu kita, nak goda kita dan sebagainya. Jadi bila dapat tahu gitu, maka syaitan lari. Dah dia main orang ni. Sebagaimana pencuri dia masuk rumah tengok tuan dia ada dah. Maka larilah pencuri tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa engkau mudah dan engkau ringankan dengan seruannya. Mudah orang ringan. Seruan dia, seru setan. Seruan setan apa? Seruan setan ni seruan kepada kejahatan. Maka kamu pemudahkan, kamu ringankan. Maknanya orang Terengganu kata asal cara. Wak mudah saja, wak mudah, wak ringan, wak tak tahu. Dengan kata wak tidak tahu apa yang setan seru. Wak dah tahu saja seruan pada setan tadi. Baik dalam semayang ataupun luar semayang. Setan kata baik isi minyak. Baik isi minyak. Kita ambil kau tiga tak selayang-layang air. Selayang-layang kat dia. Jadi mana itu dipanggil ringan. Kita ringankan seruan dia ataupun kita mudahkan apa yang dia seru tadi. Maknanya kita tidak mengambil berat dengan seruan syaitan tadi. Jangan. Kadang-kadang bila mari dia tak ada hati, fikir sekejap. Ini syaitan nak goda aku ni. Syaitan nak goda aku ni supaya aku ni kata ke orang, supaya aku ni rasakan diri aku, orang kata aku ni bagus, supaya dia mari lah kita buat fikir-fikir. Dah tolak. Ataupun kalau mari apa-apa kita tak dapat nak bezakan, nak dapat membeza istighfar banyak, la ilaha illallah. Bila mari lintasan di dalam hati. Sebab tu kita kalau boleh disuruh berzikir. Berzikir ni ada berzikir jahar kuat, ada berzikir sir perlahan, ada berzikir dengan lisan, ada berzikir dengan hati. Berzikir dengan hati supaya apa? Supaya tidak ada ruang untuk syaitan nak masuk pada kita. Jadi wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang soleh, walaupun dia bercakap dengan kita, tapi hati dia berzikir pada Allah, dalam hati sentiasa ingat pada Allah. Maka tidak dapat tidak, kita kena jaga-jaga seruan syaitan dan jangan terpedaya dengan syaitan tadi. Maka jangan engkau bergantung pada hatimu. Dengan yang demikian itu, jangan bergantung dengan seruan dia. Seruan syaitan jangan bergantung. Mari mikir, warna aku ni, warna ni. Kalau aku pergi ke dia kan, nak belanja apa pula kiri. Tapi siang kau ke dia, main-main mikir macam tu. Kalau tak pergi langsung tak sedap juga. Wasi nak pergi juga. Nak pergi pula, biti tak ada pula. Dah mikir tu. Jangan layan seruan tadi. Jangan layan seruan tadi dan jangan bergantung. Bergantung pada hatimu. Dengan demikian itu, jangan bergantung hati kamu dengan seruan dia tadi. Asal kata, wak mudah, wak ada cara saja apa yang didatangi oleh syaitan, supaya kita ini boleh melakukan amal ibadah. Baik di luar semayang, baik dalam semayang. Dalam semayang pun gitu juga. Jangan terpedaya apa yang telah didatangkan oleh syaitan. Dan jangan kau ikut akan dia. Jangan ikut. Jangan ikut kehendak dia. Bahkan kalau boleh lawan dia. Lawan dia. Kalau syaitan kata tidur kau sikit lagi,
Tidur kau sikit lagi. Mana kita bangun kau lawan semayang juga. Tak apa, duduk belakang tiang, ustaz tak nampak tidur. Lawan. Contoh je. Jangan apa ni? Jangan kita terpedaya ikut kehendak dia. Allah ngatur mata kau tidur. Jangan. Tengok ada tu. Tengok pada keadaan. Maka bahawasanya ia menempati anjing menyala. Siapa? Syaitan. Syaitan itu sebagai contoh seumpama anjing menyala. Jadi bila anjing menyala, maka jika engkau berhadap atasnya, kamu pun ambil kira ke anjing tadi. Anjing menyala, dia mau lepar batu, dia mau lepar kayu ke dia, maka bersungguh-sungguh dengan dikau. Maka dia akan bersungguh-sungguh lah lawan kita. Dia menyala, kita pun lawan pula dia. Dia menyala, kita ambil kayu, kita lepar dia. Dia pun elok kayu, lepas tu dia mari pada kita. Maka tetapi ditempuhnya dengan menekam. Lalu syaitan tadi, anjing tadi akan lawan kita bersungguh-sungguh, lalu dia tempuh kita dengan menekam kita. Sebab apa? Sebab kita lawan dia. Salah, kita salah lawan dia. Dah cari gigi kita ke rumah Cina ada anjing yang nyalok, itu lawan dia. Yang nyalok itu nyalok tak guna kan. Atau ambil kayu tu, dia mari kita katok dia. Ayah siapa hati dia terekam kita. Dia terekam kita. Jadi syaitan kalau dia mari lintasan dalam hati buat gini, kita ikut dia. Kita ikut arah dia. Syaitan kata, baik kamu jangan tolong orang tu, baik tolong diri kita, anak kita ramai. Ya sungguh. Itu ikut. Ya sungguh, orang lain tak boleh lah kerja, malah kerja. Syaitan kata pandai kamu kata. Jangan tolong orang. Kita tambah tolong orang ni sebab nak suruh dia rajin bekerja. Kadang pada tolong orang sama dia lagi malah kerja. Ya sungguh, kita ikut arah syaitan. Lama-lama kita pun terpedaya, tak buat amal ibadat, tambah tolong orang dan sebagainya. Maka jangan ikut. Bila kita ikut dia, kita akan memberi mudarat pada kita. Mudarat di situ, mudarat pada ibadat kita, mudarat kepada amalan hati kita, mudarat kepada penyakit yang ada dalam hati kita. Yang jadi kedekut, kos kedekut. Yang jadi hasad, semakin hasad dengki. Yang rasa ujub dengan tu, rasa hebat, semakin rasa hebat. Sebab terpedaya, ikut syaitan, ikut arah kepada syaitan. Jangan ikut arah syaitan. Kena begitu juga. Jadi kita kena tengok. Kalau kita nak marah, tengok aku marah ni, agama ni benar tak daripada agama? Benar, bagus, benar boleh marah. Contohnya anak tak semayang. Anak tak semayang, aku nak marah ke tak? Aku ikut syaitan lah. Tepat tak dengan syariat? Syariat memang suruh semayang. Marah pada anak tadi tidak semayang, maka marahlah. Ini bukan ikut syaitan, ini ikut syarak. Tapi macam mana yang kita kalau tu kita tengok anak kita tidur, siang dia baru tidur. Jangan asal-asal gerak. Mari kawan tu pada main subuh. Itu bukan ikut tu, itu ikut hawa nafsu, ikut syaitan. Jadi kena tahu yang mana satu lintasan daripada syaitan. Maka nak tahu tidak tahu, ukuran ni ukuran syariat. Syariat kena tahu dulu. Kemudian kita tengok, kalau kita dok lawan kepada dia, ikut dia, akhir kali kalau anjing tadi kita dok lawan dia, terekam balik kita. Dan jika kamu berpaling daripada anjing tadi, berpaling dia nyalak depan kita buat tak tahu je. Kita buat tak tahu saja, tak ambil berat pun, maka diam dia pun diam datang benda. Kita pun selamat daripada dia. Maka begitulah. Kalau syaitan mari godaan apa-apa, kita tak layan, buat tak tahu saja, jangan lawan. Jangan ikut arah dia. Kalau ikut arah, binasa kita. Lalu kita pun diam senyap. Kita pun selamat daripada godaan syaitan. Tak ikut. Dia goda-goda kita pun tak jadi apa-apa. Dia kata guru saya ni, dia kata kalau nak kita kuat kita, supaya kita dapat rohani kita kuat, yang pertama kita kena bersuhbah dengan guru mursyid ataupun bersuhbah dengan guru sufi. Apa makna suhbah? Suhbah ni bersahabat, bersamaan. Duduk bersama dengan guru. Jadi guru ni guru yang macam mana? Guru yang bertaraf mursyid kalau boleh. Guru mursyid ni guru yang macam mana? Guru mursyid ni nak tahu tanda dia. Yang pertama, apabila dia bercakap, maka dia bercakap tentang ilmu. Apabila dia bercakap, menambah ilmu kamu. Ini di antara syarat dia. Yang kedua, guru mursyid ini, apabila kamu duduk dengan dia, maka meningkatkan kamu ingin melakukan amal ibadat. Yang ketiga, bila kamu duduk bersama dengan dia, rasa teringin, rasa nak tinggalkan maksiat. Boleh tinggal kepada maksiat. Yang keempat, amalan kebaikan itu adalah ahwal dia. Ahwal, apa makna ahwal? Ahwal ni maknanya sifat dia dah macam tu.
Macam contohnya, kita bangun sembahyang malam bukan awal kita nebeng. Bangun orang ngatur-ngatur mata bangun juga. Tetapi bagi orang yang dah tinggi maqam dia, bangun malam itu ahwal dia dah. Jadi keadaan biasa dia dah. Jadi dia beramal dengan ahwal dia. Dan dia bercakap dengan hati, dia bercakap dengan lidah. Apa makna bercakap dengan hati ni? Dia bercakap dengan hati, sehingga kan bila dia bercakap tembus dalam hati kita rasa ingin berubah. Masya Allah, dia panggil terkesan. Ini tanda guru mursyid. Dia nak tahu macam mana dia tu mursyid, tengok pada anak murid dia. Kalau anak murid dia tawaduk, anak murid dia bagus, anak murid itu kesan dia. Kesan dia, maka kita kena bersama dengan dia, sama dengan untuk kita nak ambil wahani dia. Tupang. Jadi wahani ini kita panggil ini dia panggil limpahan. Orang tanya limpahan macam mana ni? Saya contohkan, kalau kita ni seorang yang penakut, tiba-tiba kita duduk dengan orang yang berani, apa yang kita rasa? Kita rasa berani lah. Mai mana berani tu? Kerana tumpang pada dia. Tumpang pada dia. Jadi kita ni orang yang lemah iman. Kita ni orang lemah sungguh iman kita. Semayang pun malas, buat ibadat pun malas, mengaji pun malas. Lalu kita duduk dengan dia. Bila kita duduk dengan dia, maka limpahan iman dia akan masuk dalam hati kita. Itu yang jadi kesan. Jadi kesan. Saya pernah duduk dengan Habib Umar, ulama Yaman. Dia duduk dengan dia 2 bulan. Jadi ringan untuk semayang malam. Ringan nak bangun semayang malam, tidur 2-3-4 jam. Jadi mudah nak bangun semayang malam. Jadi sebenarnya kesan daripada limpahan dia. Tapi bila kita balik kampung habis jadi semula. Kus-kus khotahir lah. Maknanya jadi semula macam tu. Sebab ni limpahan. Maka guru saya kata biar banyak duduk dengan orang-orang soleh. Guru mursyid yang suka bercakap benda keagamaan, yang soleh. Yang kedua, kena ambil bai'ah zikir dengan dia. Berzikir dengan dia. Okey. Minta beri sanad zikir, kita pun bagi zikir, dia pun bagi zikir, kita pun balik beramal berzikir dengan dia. Berzikir supaya rohani kita semakin kuat. Yang ketiga, ada proses suluk. Siapa yang tidak pernah hadapi suluk, suluk ini guru akan memimpin suluk dengan arti kata anak-anak buah ni akan disuruh berzikir pada waktu-waktu tertentu, berzikir. Contohnya 1 minggu hendaklah berzikir 70,000 sebagai contoh zikir. Kemudian dijaga makan, tidak boleh makan benda-benda yang tertentu, tidak boleh makan. Nak jaga supaya rohani itu semakin kuat. Dilatih kita supaya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disuruh kita bertaubat kepada Allah Taala dalam ketika suluk. Dia suruh kita duduk seorang dalam kelambu, duduk mikir, kenapa dosa yang aku buat, apa kejahatan aku dengan Allah, fikir-fikir. Kalau boleh sampai menangis. Ini menyebabkan kesan rohani kita kuat. Kesan rohani kita kuat. Jadi nak beritahu, tidak dapat tidak, kena jaga tipu daya syaitan ni amat berat. Jaga, jangan mengikut dia, dan kena tahu ini daripada syaitan, tipu daya. Dan yang ketiga, bahawa engkau berkekal menyebut Allah. Ini yang disebut berzikir ni. Ini adalah amalan tarikat. Ada orang tolak tarikat. Mana ada tarikat? Mana ada? Dia kata, baik kalau macam tu, dia kata, cuba kamu tunjuk jalan nak menghampirkan diri dengan Allah. Pernahkah kita berjumpa hadis antak budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah Taala seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, pastikan kamu merasa kamu dilihat oleh Allah. Dan macam mana kita nak mari perasaan kita melihat Allah? Apa maksud perasaan melihat Allah? Seolah-olah kita buat ibadat Allah Taala duduk depan mana? Kalau kita bekerja tokai, kita duduk depan mana? Kerja sungguh lalu. Kerja sungguh lalu. Tapi itu dia panggil makam musyahadah. Ataupun kalau kita tak berasa macam tu, kita merasa kita diperhati oleh Allah. Sebagaimana kita bekerja tokai tidak ada depan, majikan tidak ada depan, tapi CCTV ada, tengok. Aku dah boleh tidur-tidur tu, kamera ada. Dia akan buat kerja bersungguh-sungguh. Macam mana nak lahirkan tu? Mesti dengan jalan berzikir pada Allah. Berzikir sehinggalah hati kita mengingati Allah. Maka cara kita nak melawan syaitan mesti kena berzikir. Mesti kena berzikir. Sebut la ilaha illallah. Ada pun kita nak amalan-amalan yang lain itu berat sebenarnya. Nak semayang malam. Main malam boleh lah. 2-3 hari main malam. Buat program main malam. Esok hari yang keempat 3 hari main malam. Duduk di kemah, mayang malam 3 hari, mayang tahajud 3 hari. Hari yang keempat subuh-subuh duk mayang. Apa sebab rohani kita tak kuat lagi. Kita kena kuat dengan banyak berzikir. Lepas tu saya cuba buat malam Jumaat, saya buat. Kalau boleh muslimat pakat mari belaka, tak apa. Kita berzikir tiap-tiap malam.
Tiap-tiap seminggu sekali. Tujuannya nak suruh berzikir supaya hati kita hidup. Dan begitu juga apabila kita belajar kitab Minhajul Abidin ini, sekurang-kurang mesti kena berzikir. Mesti berzikir supaya kita nak lawan hawa nafsu ni. Kalau tidak kita terpedaya. Orang yang ahli zikir, insya-Allah dengan zikir yang sentiasa dia sebut nama Allah, maka dia boleh melawan hawa nafsu yang ada di dalam hati dia, ataupun yang ada mengganggu dia untuk menjauhkan dia daripada melakukan kebaikan. Syaitan akan menjauhkan kita daripada melakukan kebaikan. Dan kita dengan berzikir, hati yang suka berzikir, hati yang suka melakukan kebaikan, melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkekal menyebut Allah dengan lidahmu, sebut Allah. Jadi sebut Allah Ta'ala ni ada sebut dengan lidah secara kuat, ada secara perlahan. Orang tanya saya, berapa zikir kuat-kuat? Saya kata, batu keras ketung tak boleh katok slow-slow lambat pecah. Dia tanya, kan berapa zikir kuat-kuat? Zikir kuat-kuat. Saya kata, batu keras kita zikir katok slow-slow, bila nak pecah? Katok cepat-cepat tu, biar kuat-kuat pecah. Pecah itu pecah nafsu kita. Bila kita berzikir, maka dipecahkan nafsu-nafsu kita, dipecahkan segala hijab-hijab yang ada di dalam hati kita. Maka tidak kita boleh zikir kuat dan boleh zikir perlahan. Dengan lidah juga perlahan, dan boleh dizikir di dalam hati. Tapi kalau kita zikir lidah pun tak, jangan kata dalam hati. Lagilah tidak boleh. Kena banyakkan berzikir, sebut nama Allah Subhanahu wa taala sehinggalah terbuka hijab kita. Sebab itu kenapa kita tidak mengenal Allah? Kenapa kita rasa malas buat ibadat? Kerana di alam hati kita banyak hijab. Hijab ni dipanggil lapisan. Nak kata dendengan kita. Itu siapa pada Allah. Lalu hijab yang dalam hati kita, hijab ni denden banyak ni. Denden dengan nafsu, denden dengan pangkat, denden dengan kemasyhuran, denden dengan ujub, sifat kita, ujub kita, denden dengan takabur, banyak-banyak. Jadi bila mari ayat Quran dah tembus. Mari ayat Quran, mari hati denden dah tembus. Kita belajar ibadat kita pun tak ada perubahan. Sebab ni kita punya hati kita ni yang Allah Taala kata ni iza salahat, yang Nabi Allah Taala kata wallahu alimun bizati sudur. Allah Taala mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, yang disebut dalam hadis iza salahat salahat jasadu kullu. Apabila baik segalanya ialah hati. Hati ni raja sebenarnya. Raja. Kalau hati kata pergi tempat maksiat, pergi tempat maksiat, habis tentera je, tangan kaki barang kat maksiat. Kalau hati kata pergi tempat ibadah, malam Jumaat pergi zikir, habis pergi zikir, start kata pergi zikir. Hati ini raja. Hati ni ya. Dan hati ini tempat Allah Taala tengok. Maka kita ni banyak hijab ni, macam-macam hijab. Hijab ni dia panggil dia pendendeng. Dendeng. Hati kita ni dendeng macam-macam, dendeng nafsu, dendeng dunia, pangkat, harta, sebagainya, dendeng habis. Yang menyebabkan kita tak sampai pada Allah. Lalu kita pun berzikir. Bila berzikir, satu dendengan akan tercabut satu. Bila sahaja hati kita sudah bersih, akan terbuka kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sangat mari asyik dengan Allah, mari cinta pada Allah. Masa ketika itu mudah kita buat amal ibadat. Ia jadi ringan tubuh. Ia jadi ringan tubuh, ia jadi boleh semayang malam dan sebagainya. Yang jadi kekal boleh semayang malam, yang boleh baca Quran banyak-banyak. Sahabat Nabi khatam setiap hari Jumaat khatam. Kita khatam kok Yasin, itu pun kalau baca. Itu pun kalau baca. Jadi nak beritahu khatam setiap minggu, semayang malam tak berhenti, berjihad berani pada jalan Allah Ta'ala, tidak takut harta benda nak himpak macam air je keluar. Kenapa jadi macam tu? Sebab hatinya yang ada hijab yang telah dibersihkan dengan zikir, zikrullah. Berzikir. Maka tidak mesti kena berzikir. Jadi kita harap juga ni muslimat jangan tidak berzikir. Berzikir sekurang-kurang 100 tu kurang lagi. Kalau ikut dengan hijab kita tak padang 100. Tapi kita nak takut banyak selalu kan jadi letih pula. Buat sikit-sikit. Mau 100, minggu depan 200, 300, 400. Lepas tu tak buat dulu. Dah hijab dah habis dah kata. Dah buat dulu. Ada kata. Jadi nak beritahu kita kena berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, dan sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, inna zikrallahi ta'ala fi jambil syaitan kal akilati fi jambi ibni Adam.
fi jambi bani Adam. Akilah ni kalau tak silap penyakit macam baroh lah gitu. Ini kita tengok bahawasanya zikrullah, zikir pada Allah. Zikir pada Allah ini, menyebut nama Allah, berzikir pada Allah Ta'ala ini pada tepi syaitan itu, pada tepi syaitan, yakni pada sisi syaitan, di sisi syaitan. Kita berzikir-zikir ini di sisi syaitan itu seperti penyakit yang dimakan akalah. Akalah tu makan ni, akilah ni nama penyakit. Yang dimakan akilah ni dia panggil ni virus. Ataupun dia panggil baroh maknanya. Baroh. Kali kurang gitu virus kan. Sentiasa dimakan daging pada lambung anak Adam. Pada lambung ni pada sisi anak Adam. Jadi dia kata zikir ini, yakni menyebut nama Allah di sisi syaitan seperti satu penyakit. Seperti penyakit yang dimakan oleh akilah, oleh virus yang sentiasa dimakan daging pada lambung anak Adam. Jadi dengan sebab kita berzikir ni, bila berzikir kita sebut nama Allah Ta'ala di sisi syaitan ini, jadi seolah-olah maknanya penyakit apa ni yang ada pada katakan kita ni banyak penyakit sangat, penyakit yang ada dalam hati kita yang kita terpedaya dengan syaitan. Penyakit ujub, penyakit apa lagi? Ujub, takabur, sombong. Makanya zikir makan penyakit tadi. Makan habis penyakit tadi. Sebab apa? Sebab kita berzikir pada Allah. Jadi kalau boleh kita banyaklah berzikir pada Allah Taala. Jadi satu hari dia tanya kepada Hasan Basri, "Wahai Hasan Basri, nak tanya sikit, syaitan tidur tak?" Syaitan tak tidur, itu tidur. Syaitan tidur tak? Dia kata kalau syaitan tidur, rehatlah kita. Syaitan tidak tidur dalam menggoda manusia. Lalu dia berkatalah para hukamat, dia kata jalan macam mana yang syaitan masuk dalam hati manusia. Dia kata ada 10 jalan, pintu. Ada 10 pintu syaitan masuk dalam hati manusia. Yang pertama pintu buruk sangka. Ataupun pintu buruk sangka dan pintu tamak dengan buruk sangka. Tamak dan buruk sangka, ni syaitan akan masuk. Jangan buruk sangka. Kita kadang-kadang cepat buruk sangka. Kita tengok warna ni. Warna tengok warna ustaz ni. Berapa puluh. Dah belajar ustaz benda gini. Ustaz benda gini. Kawan tu baru menikah. Ya, tengok bila fitnah berlaku. Tengok tak saudara. Itu buruk sangka. Ada satu seorang ahli sufi. Ahli sufi ni pelik sebenarnya. Satu hari dia mengajar ilmu. Dia mengajar tasawuf. Mengajar orang kau ramai penuh. Siapa dia pergi mana-mana orang sanjung dia belaka. Semua orang duk puji dia. Dia kata, rosaklah aku, ada puji aku ni padang lah. Rosaklah aku, dia kata. Jadi akhir kali fikiran dia duk mikir. Orang duk kata ke dia, orang kata dia bagus. Dia bimbang takut amalan dia rosak. Dia kata aku sekarang ni duk mikir. Dulu aku fikir Allah, ini aku fikir Allah, aku fikir makhluk lagi. Lalu kena buat macam mana ni? Lalu dia pun satu hari dia pakai pakaian biasa. Dia pakai pakaian ulama dia tu pakai. Kemudian dia pergi ke orang jual. Kemudian dia pun tutup muka dia lari. Jadi orang jual dok tengok barang dia kurang, dia tengok orang lari macam orang curi lah. Dia dok curi pun. Dia duduk pegang buah apa? Buah rambutan ke, buah durian ke sebagai contoh. Kemudian dia pun tambah lari. Dia tutup muka. Tuang kedar. Dia kata pencuri. Dia pun lari orang kejar. Bila kejar ramai kejar dia pun lari masuk dalam rumah dia. Bila masuk dalam rumah dia, orang kata, "Hai, kamu masuk rumah orang soleh. Nanti orang soleh tadi akan hukum kamu," dia kata. Orang pun masuk dalam rumah tu. Tengok orang soleh tadi yang pakai baju pencuri tadi. Rupanya kali kecoh orang. Kecoh orang. Orang pun tidak sanjung dia. Bila orang tidak sanjung dia pun suka. Alhamdulillah, baru aku denganmu saja ya Allah. Orang lain tak ada dah. Ni pelik ahli sufi. Alhamdulillah, orang dah tinggalkan aku, orang dah keji dah aku. Alhamdulillah, ini yang aku nak. Sebab sekarang ini aku sudah ada, aku denganmu saja. Aku sudah tidak mau lagi orang lain. Dia sengaja buat gitu. Dia sengaja buat gitu. Ini pelik. Pelik.
Jadi nak beritahu dengan buruk sangka, maka syaitan akan cocok dalam hati kita supaya kita buruk sangka kepada manusia. Buruk sangka, lalu dilawan buruk sangka ini dengan cara benda, dengan bersangka baik. Orang tu kata janji tak mari. Sakit kot. Mari sangka baik. Dia kata macam dia kata janji nak mari. Dia kata bersungguh-sungguh sangat. Dia lupa kot. Dia lawan syaitan tadi dengan bersangka baik. Itu tahu dia bila kita dah sangka buruk orang tu, sangka buruk, katanya lawan balik dengan bersangka baik pada orang. Dan yang tamak tadi lawan balik dengan qanaah. Rasa cukup padan dah dengan ada. Itu syaitan mari. Yang kedua, syaitan akan masuk, dia cocok jarum dia. Yang kedua dengan tulul amal, dan suka kepada hidup yang panjang dan panjang angan-angan. Syaitan akan goda kita panjang angan-angan. Nanti akan datang aku nak buat macam ni, akan datang aku nak buat projek ni, akan datang buat projek ni. Dia dah tahu dia akan mati. Lalulah dia kata lawan dengan perasaan nak cita-cita panjang, angan-angan panjang, lawan dengan ketahui bahawa mati akan datang tiba-tiba dengan mengingati mati. Lawan dia ingat mati. Cuba ingat mati banyak. Cuba kita ingat mati banyak. Nak bagi atap pun malah. Nak pasang siling, nak pasang tar sini, nak pagar saja 10,000. Pasang tar lagi gini-gini. Tiba-tiba ingat ke mati. Tak jadi buat. Aku buat comel-comel tak pun kayak tinggalkan anak aku kok. Aku duduk dalam kubur rumah dua batu nisan tu juga. Bukan luas sangat. Ada orang yang mikir. Sebab tu kita ni banyak angan, panjang angan-angan. Panjang angan-angan tu syaitan. Panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan itu tak fikir dah mati. Lepas tu kita pun macam-macam lah. Angan nak buat macam ni, nak buat macam ni. Kau boleh nak buat istanin nang tekak. Maknanya kau boleh kereta 10 buah. Macam-macam ada orang mikir ni. Sebab apa? Sebab tidak asa fikir kepada kematian. Tapi kalau fikir mati banyak orang dia. Infak ada nak fakir miskin. Orang-orang susah. Sebab dia dah fikir kepada akhirat. Jadi kita nak lahirkan jiwa akhirat hari ni. Kita nak semua biar jiwa-jiwa akhirat. Duduk je tubuh je atas muka dunia, tapi jiwa dah akhirat dah. Dan yang ketiga, suka kepada rehat. Kau boleh nak ibadat dah apa nak buat, suka kepada rehat, syaitan akan masuk. Yang satu buat banyak-banyak. Dia baca Quran banyak-banyak. Kenapa dia mari? Dan suka kepada nikmat. Suka kepada kemewahan. Maka cara macam mana? Cara dia, kamu kena fikir nikmat yang ada pada kamu akan hilang, dan kamu fikir nikmat kamu ni kamu akan dihisap oleh Allah Taala. Kalau mari fikir itu tambah dah. Sebab tu orang-orang sufi dia takut harta banyak-banyak. Orang yang betul-betul sufi lah, yang tak betul-betul sufi tu. Harta banyak takut sebab dia bila datang harta dia fikir nanti dihisap oleh Allah Taala. Macam siapa nama? Nama sahabat Nabi Muawiyah pergi. Abu Darda kalau tak silap. Muawiyah pergi majlis ilmu dia, dengar majlis ilmu, dia sampaikan ceramah, menangis Muawiyah. Muawiyah masa tu khalifah. Menangis. Dengar kuliah dia. Lalu dia pun balik, bagi harta banyak-banyak, bagi pada Abu Darda. Ambil harta dia. Orang pun hantar pada Abu Darda. Abu Darda pun ambil harta banyak-banyak orang wi. Ambil. Tengok pada cakap tasawuf memang hebat. Wi biti bahan tangan baru. Akhir kali ambil, Abu Darda ambil. Tetapi malam tu Abu Darda dia tidak tidur. Tak tidur malam. Kenapa? Dua kacang ni. Kayaknya nak pergi Cameron Highland pula. Cameron Highland. Kayaknya nak pergi dekat Hawaii. Kalau nak pergi tu dua kacang dah piti banyak. Dah. Abu Darda malam itu tidak tidur. Bawa duit pergi rumah fakir miskin. Bagi. Habis piti. Siapa piti banyak malam tu tak tidur malam dia. Tidur malam. Dan dia pastikan rumah dia tidak ada lagi harta. Dia takut. Lalulah kata Muawiyah panggil pada pengawal dia. Mu pergi balik rumah Abu Darda, kata aku nak balik biti. Kata Muawiyah ni nak apa? Dia nak uji. Sebab dengar kuliah menangis ya. Nak tengok dia ni betul tak cinta ke dunia ke tak. Khabar balik pada dia, kata aku nak balik. Beritahu pada dia alamat salah, nombor poskod dia silap. Nombor poskod silap dia kata, ataupun nombor alamat rumah silap dia kata. Bagi dia. Pengawal pun pergi rumah Abu Darda. Kata khalifah bagi piti semalam, dia kata dia minta piti sebab sebenarnya silap alamat, salah bagi. Dia minta piti balik dia kata.
Duit tadi bukan duit kamu, dia orang lain nak bagi. Abu Darda kata, Allah, saya telah bagi duit itu kepada orang fakir miskin malam tadi. Jadi baru dapat lepas kuliah garik, pakai ayat isyak tu dapat piti. Sampai subuh esok dia bagi piti. Lepas tu siang tu orang mari pula minta piti. Baru malam tadi saya dah bagi semua sekali. Bagi kepada fakir miskin, kata. Tak apalah, kalau macam tu saya akan ganti balik, saya akan bayar balik. Balik cerita pada Abu Muawiyah. Abu Darda dah habis tu. Wah, habis tu. Kita mana malam hari? Dia main judi lalu malaman dah. Dia cerita bahawa dia dah bagi duit pada fakir miskin. Menangis pula. Allah, hebat sungguh ulama ni. Memang habis sungguh. Dia kata habis piti bagi fakir miskin. Abu Darda ni siang hari pula dah tidur. Malam dah tidur. Dah pagi piti. Siang hari dah tidur, minta piti mula. Pergi mau fakir miskin. Minta maaf, duit semalam bukan duit saya. Duit tu duit Muawiyah. Duit Muawiyah. Saya ingat ke duit dia bagi pada saya. Saya nak minta semula. Dan saya berjanji akan ganti balik pada tu. Dia pula balik berhutang pula. Kata bagi lah. Bagi balik. Catat. Berapa? 300 riyal. Nanti duit Esam bagi kita bagi balik. Maknanya. Dia hutang balik. 300 riyal. Tuan-tuan ni. Pergi pula rumah orang ni. Ada hak belanja habis dah. Dia kutip dia balik, dapat sikit je, separuh dia dapat. Dia pergi atur pula ke Muawiyah. Wahai Muawiyah, duit yang kamu bagi pada aku sudah bagi fakir miskin. Sekarang ni aku minta balik, sebab ini bukan hak aku untuk beri pada fakir miskin, ini hak kamu. Aku minta balik dan aku bayar. Tak cukup duit pada kamu, aku berjanji aku akan bayar balik, dan kepada fakir miskin pun aku akan ganti balik. Menangis pula Muawiyah kali ni. Tengok dalam keadaan Abu Darda yang hatinya betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Muawiyah bagi duit. Dia kata memang duit ni memang untuk kamu. Aku nak teh saja. Teh saja. Jadi jangan teh orang learning. Orang dulu-dulu teh. Baik, kita tengok. Nah, yang keempat, ujub. Ujub ni dengan arti kata syaitan akan masukkan kita supaya rasa ujub. Kita ujub ni dengan arti kata kalau kita buat ibadat banyak, kita rasa kita hebat. Aku ni orang hebat. Kalau diberi masyhur, aku ni orang yang sudah masyhur. Rasa ujub. Lalu nak lawan dia macam mana? Lawan dia dengan rasa takut kepada Allah di atas pembalasan Allah. Rasa takut. Ataupun dengan ingat ini bukan daripada dia, daripada Allah. Ingat macam tu pun tak apa. Katanya lawan dia dengan ujub, lawan dia. Ini semua daripada Allah. Macam Nabi Sulaiman, banyak harta kekayaan dia, kerajaan yang begitu besar. Lalulah dia tanya, mai mana kerajaan yang besar sangat ni? Boleh menguasai jin, semua boleh kuasai. Segala harta-harta benda, binatang-binatang, semua kekayaan yang begitu besar. Kata Nabi Sulaiman, ni bukan hak aku, hak Allah. Habis lalu. Bila rasa ibadat banyak, Allah itu bukan daripada saya, daripada Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kemampuan saya buat amal ibadat. Jangan berasa kita habis lalu. Bila kaya pun, ni bukan harta saya, ni harta Allah. Hanya Allah Ta'ala suruh pegang je. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala suruh pegang, kita tak rasa bangga. Rasa bangga, ni pinjaman saja. Naik kereta mesti, kereta pinjam. Pinjam saja. Jadi bila rasa pinjaman itu daripada pemberian Allah, maka tidak berdayalah syaitan untuk menggoda kita. Jadi pintu yang keempat, ujub. Pintu yang kelima, dia merasa bahawa dia akan goda, syaitan akan goda kita supaya kita merendah-rendahkan orang dan menghina orang. Orang ni komang, orang ni apa, dia rasa gitu. Ini syaitan akan tu. Maka kita kena lawan syaitan tadi dengan kita tahu mengenai hak-hak mereka ataupun tanggungjawab mereka. Dengan arti kata dia orang miskin, jangan rendahkan orang miskin. Tanggungjawab kita kena bantu orang miskin. Dia gitu. Mengetahui tanggungjawab. Kemudian syaitan akan goda pada pintu yang keenam supaya kita dengki di antara satu sama lain. Syaitan akan dengki. Supaya kamu dengki. Dia kata kamu ini berniaga, dia berniaga kok, dia maju pada kamu. Kamu kena buat sesuatu supaya kamu berniaga lebih maju pada dia. Syaitan akan goda kita. Supaya kita rasa dengki orang. Macam mana dia berniaga boleh maju ni? Ni mesti ada ni tepuk khabar orang, fitnah orang. Macam-macam kita pun nak jatuhkan perniagaan dia, kita pun nak buat apa, ini dengki. Maka kita kena ingat macam mana nak lawan asal dengki ni. Kita kena ingat ini semua pemberian Allah.
Aku tak kaya, dia kaya. Itu Allah Ta'ala beri kaya. Allah Ta'ala tak beri aku kaya. Allah Ta'ala beri dia lebih alim pada kita. Itu pemberian Allah. Bukan pemberian kita. Bukan kehendak kita. Ini pemberian Allah. Jadi kalau kita dengki, bermakna kita tidak berpuas hati ataupun tidak setuju dengan pemberian Allah. Maka jangan dengki. Kita pun lawan setan tadi dalam keadaan macam tu. Yang ketujuh, setan akan masuk dengan rasa riak kita. Buat amal ibadat rasa nak tunjuk-tunjuk ke orang. Buat amal ibadat biar rasa tunjuk-tunjuk ke orang. Biar orang ni, biar orang kata bagus kamu sembahyang. Ataupun suka kepada pujian manusia. Ingat nanti orang puji kamu. Nanti depan orang kena zikir banyak-banyak, biar orang puji kamu pula. Nanti kalau membaca Quran, kalau orang mari buat lagu-lagu sikit, kan orang kata oh sedap suaramu. Orang puji pula kamu. Jadi dia mari macam tu, maka lawan dia dengan ikhlas melakukan amal ibadat. Ikhlas macam mana? Katanya kalau kita nak buat ikhlas, sama ada orang ada, tak ada orang kita buat gitu juga. Sama saja. Orang ada pun kita ngaji, orang tak ada pun kita ngaji. Kalau hak wahai mengaji, kita nak berzikir depan orang kita berzikir, belakang orang pun kita berzikir sebab kamu bagi tu. Jadi kita ni kalau nak ikhlas, katanya jangan kita hanya buat depan orang saja. Kalau kita nak ikhlas, okey sekarang ni kita buat depan orang, bagus. Jadi kita nak jadikan ikhlas, kita duduk seorang pun kita buat juga macam kita buat depan orang. Insya-Allah akan datang keikhlasan dalam hati kita. Memang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan mari pula supaya kita jadi orang kedekut. Pintu yang ke-8, pintu kedekut. Syaitan goda supaya kita jangan infak fi sabilillah. Jangan buat keluar harta, biar rasa sayang je piti. Saya piti jadi kedekut, bahaya. La yadkhulu jannata bakhilun, tidak akan masuk syurga orang yang bakhil. Maka dia kata lawan syaitan dengan merasa binasa yang ada di tangan manusia. Tak apa, harta banyak-banyak pun binasa orang. Benda simpan banyak-banyak lagi habis gitu juga. Baik bagi. Tapi jangan habis kan sesuatu lah. Bagi juga pada orang yang infak fisabilillah. Dan dia suruh kita yang ke-9, syaitan akan goda kita supaya kita menjadi orang yang sombong, takabur. Lalu kita lawan dengan merendahkan diri kita. Rendah diri kita. Berjumpa dengan seorang ulama, Habib Ali Jufri di Yaman. Dia orang ulama yang berdakwah peringkat antarabangsa, pergi ke Amerika, pergi orang alim besar. Dia memang orang yang alim besar, memang ulama yang terkenal. Dia jemput dia merata dunia pergi negara dakwah. Kita jumpa dia, bila jumpa dia salam dia orang ulama besar, kita salam, dia cium tangan dia cium balik tangan kita. Kita panggil dia syekh, dia panggil kita syekh balik. Kita bila pula jadi syekh? Maknanya ibaratnya tawaduk orang, tidak merasakan dia hebat. Tidak merasa hebat, tengok tawaduk. Maka demikianlah kita dilatih supaya jadi tawaduk. Dan yang akhir sekali, syaitan akan goda kita supaya kita sentiasa rasa tidak cukup dengan apa yang ada. Tak cukup sama. Tak cukup, maka hendaklah kita rasa memadai, rasa bersyukur. Jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara pintu-pintu syaitan yang masuk kepada manusia. Maka tidak dapat tidak, mesti kita tahu jalan dia. Jalan dia supaya kita. Tapi nak macam mana? Yang tamak jadi tidak tamak, yang sombong jadi tawaduk. Cara macam mana? Supaya hati kita ni biar banyak berzikir. Banyak berzikir, insya-Allah akan lahirlah sifat-sifat yang baik tadi. Mari kita tengok. Maka jika engkau kata, maka betapa kami ketahui akan tipu dayanya. Maka kalau kamu kata, macam mana kita nak tahu tipu daya syaitan? Macam mana kita nak tahu tipu dayanya? Dan betapa kami mengetahui akan jalannya. Dan bagaimana kami nak tahu jalan tipu daya syaitan tadi? Kepada yang demikian itu, yang ini tipu daya tadi, macam mana? Kita tanya dia, macam mana nak tahu jalan syaitan? Macam mana nak tahu tipu daya syaitan? Ketahui olehmu bahawasanya baginya was-was, syaitan akan datangkan was-was di dalam hati kita. Syaitan akan datang was-was, dan iaitu menepati, iaitu was-was tadi menepati anak panahnya, yang dipanah akan dia. Jadi dia jadikan anak panah syaitan ni, dia panah dalam hati kita supaya kita jadi was-was. Nak buat benda baik jadi was-was, nak buat ke tambah buat, nak buat ke tambah buat. Itu daripada syaitan lah, buat jangan layan. Dia akan mari dalam hati kita dia. Dan itulah anak panah syaitan, dia masuk dalam hati kita, dia panah dalam hati kita, tinggalkan hati kita jadi was-was.
Nak buat ke tambah buat ni, nak pergi zikir ke tambah zikir. Malam hari ni lagi belajar ke, ambuh dah rasa malas je, mari was-was dalam hati kita. Rasa malas saja. Bagi itu was-was. Itu sebenarnya daripada syaitan. Dan demikian itu sesungguhnya kenyataannya bagimu. Ini menunjukkan bahawa itulah sebenarnya bagi kamu, dan mengenal akan khawatir. Dan kamu kena tahu, mengenal. Naklah kamu tahu tentang khawatir. Apa makna khawatir? Lintasan. Dalam hati kita ada lintasan. Contoh lintasan macam mana? Contoh lintasan masa dengar kuliah. Dengar kuliah, masa tu dalam kuliah lagi, mari dah lintasan dalam hati. Balik lagi ngaji banyak-banyak. Ini lintasan. Ustaz kata zikir. Balik lagi nak zikir. Lama tak zikir. Masa dengar kuliah. Masa dengar kuliah dalam keadaan tak tidur lah. Masa tu mari ni tak. Dalam hati. Dalam hati. Maka dia kata dan bahaginya. Dan bahagiannya. Tahu bahagian lintasan. Kita tahu bahagian lintasan. Dan lintasan, ada lintasan nafsu. Ada lintasan daripada malaikat. Ada lintasan daripada syaitan. Kita tahu bahagian-bahagian. Jadi dalam hati kita kena dapat beza ni. Ini syaitan, ini nafsu, ini malaikat. Ini syaitan, nafsu, malaikat. Kena tahu. Dan mengenal tipu dayanya. Dan kita kena tipu daya. Kadang-kadang syaitan menipu kita dengan menggalakkan kita buat amal ibadat. Kita tahu ini tipu daya daripada syaitan. Dan bahawasanya baginya dayanya, iaitu tipu daya ataupun daya ni halah. Maka bagi syaitan itu ada tipu daya. Ada tipu daya halah dia. Iaitu seperti menepati pukatnya. Menepati pukatnya yang ia dirikan dia. Seperti menepati pukat. Jadi kalau kita masuk dalam jala dia, pukat dia, habis kita perangkap dengan dia, lalu kita ikut syaitan. Dan yang demikian itu iaitu tipu daya. Sebenarnya kenyataannya dengan mengenal akan tipu daya. Jadi cara dia kita nak tahu dengan kita kena tipu daya syaitan. Jadi cara dia biar kita tahu ini tipu daya syaitan. Akan awdaknya, apa ni? Tipu daya dan akan awdaknya yakni hantarannya dan perjalanannya. Awdak ni apa mawdaknya? Tajuk dia. Ataupun hantarannya dan perjalanan dia. Jadi kita kena tahu tipu daya dan kita kena tahu perjalanan dia. Ini tipu daya. Ini mesti syaitan tahu dah. Itu baru mawdak dia. Lepas tu kenapa tipu daya perjalanan yang dia nak goda kita? Maka kita kena tahu tu supaya kita selamat daripada tipu daya syaitan. Nanti insya-Allah dia akan beritahu, ini syaitan mari. Nanti kita nak semayang, syaitan akan kata macam ni. Kita akan jawab macam ni, syaitan jawab gini pula. Nanti kita jawab macam ni, syaitan jawab macam ni pula. Dia akan beritahu oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali insya-Allah akan datang, kita akan bicara mengenai bagaimana tipu daya syaitan yang halus yang akan menyelamatkan kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, tu buktikan ni dulu. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا